Okay, hai, Assalamualaikum. Okay, kita jumpa lagi dalam video seterusnya, iaitu video yang berkaitan dengan sale closing. Okay, macam before this, kita dah settlekan contoh dia, FB account punya creation, dah buat business manager, dah buat page, dah buat add people, dah buat payment method, and then dah set ads account, ads manager, apa semua. Okay, and then kita juga dah belajar apa tu automation, apa tu chat fuel, apa tu apa nama chatbot kita, chat fuel, chatbot apa semua tu kita pun dah edit chatbot. And then kita pun dah linkkan chatbot kita dengan apa nama, dengan kita punya page. Lepas tu dah buat semua tu, kita juga dah belajar buat copywriting, dah belajar buat ads, buat gambar, nak buat video ke, terpulang. Lepas tu kita juga dah belajar macam mana nak publish, nak create ads tu sendiri di Ads Manager. So, dalam video kali ni adalah video berkaitan dengan sale closing. Alright. So, untuk video sale closing kali ni, dia simple je lah. Dia tak susah pun. Dia cuma video je nak tunjuk macam mana kita nak masukkan maklumat di dalam kita punya kita punya ni lah, kita punya Google Sheet. Alright. Okay, apa nama, so saya akan tunjuk contoh lah. Tapi contoh yang saya akan nak tunjukkan ni adalah contoh daripada WhatsApp. WhatsApp tu saya akan masukkan ke dalam dalam Gmail lah. Tapi dalam case yang sepatutnya adalah dia daripada chatbot tu, daripada messenger tu, dia akan terus masuk ke dalam kita punya Google Sheet. So daripada Google Sheet tu dia akan jadi sebagai kita punya storage lah, customer maklumat punya kita akan store kat dalam tu. So nanti saya akan ajak sikit lah macam mana kita nak manage benda tu. Dia simple je, dia tak ada apa pun, dia just untuk kita simpan maklumat tu, just just untuk backup. And then kita akan juga okay, macam dalam chatbot kita dah setting untuk create satu Google Drive kan. So kita akan save dalam Google Drive lah. Google Sheet tu akan save dalam Google Drive kita based on email yang kita masukkan. Okay, next adalah BizApp. So apa BizApp? BizApp ni adalah outsource application yang mana kita guna untuk kita record ataupun notify kita punya order dekat HQ. Alright. So daripada situlah kita akan track kita punya order dari segi orang kata apa? Dari segi nak tengok parcel tu dah sampai takat mana, and then nak tengok kita punya order tu customer receive ke dah. Itu simple je. Okay, so first kali katakan maklumat tu kita okay, sebelum tu saya akan masukkan dulu siap-siap maklumat yang customer kita tadi ada customer order, tapi ini daripada WhatsApp. Sepatutnya customer ni kita akan ambil, sepatutnya dia dah ada siap-siap dah dalam Google Sheet. So saya tak perlu nak nak masukkan dia je lah. Okey. Mana Google Sheet? Contoh. Ni adalah contoh lah. Contoh. Okey, katakan dia dah ada. So saya edit sikit lah. Okey, dia makan selalu jadi macam ni sebab kita buat online. Okey, nama dia Zainab binti Ahmad. Copy, paste kat sini. Yang ni delete. Saya nak bosin pun dah. Solok ilmu. Oh, dia pun tebal. Okey. Nombor telefon. Dia nak berapa package? 5 kotak. Silap. Okey, pastikan nombor telefon. Macam tu. Alright. Okay. Satu lagi customer. Okay, satu lagi customer tak apa, saya akan tunjukkan kemudian, sebab yang tu customer repeat. Okay, baik. Untuk okay, katakan okay, ni adalah Google Sheet kita. Okay, so katakanlah order dah masuk. Maksud dia order dah masuk tu dah masuk daripada chatbot, dah masuk kepada kita punya Google Sheet. So macam mana kita nak transfer? Okay, sekarang ni bila dia dah masuk ke Google Sheet, sale kita tu tak dapat lagi, kita tak confirm lagi.
So kita nak kena untuk confirmkan untuk nak proceed dengan sale, kita kena transfer detail daripada Google Sheet tu masukkan ke dalam Biz App. So macam mana kita nak buat benda tu? Okay, simple. First kali saya terang sikit pasal Google Sheet ni. Google Sheet ni dia akan pamerkan, yang pertama sekali adalah timestamp. Timestamp kita ni dia adalah bila waktu order tu masuk. Tapi kalau tak silap saya, dia macam lewat 8 jam sebab dia tak follow waktu yang sebetulnya lah. So jangan tengok sangat lah. Kalau okay, itu yang pertama. Dia tak ada apa, dia just nak record time order tu masuk saja. Yang kedua, nama. So ini adalah nama customer kita lah. Nama customer yang customer letakkan. Okay. And then yang kedua, ni nombor telefon. Yang keempat, alamat. Dan yang terakhir adalah package. Okay, first name, last name, order, Biz App ni, ini adalah okay, Biz App ni tambahan saya untuk saya rekodkan sama ada order tu saya dah settlekan ataupun belum. Sebab tu saya letakkan done. Okay, macam first name, last name, order ni kita buat dekat chatbot. Kita buat attribute. Kita nak tengok, okay, sekarang ni nama pakcik ni Zainal bin Bakar. So ni first name dengan last name ni adalah nama Facebook dia. Okay, dan dia punya order tu dia akan record lah, order ni complete ataupun tak complete. Okay, maksud first name dengan last name tu adalah dia akan record. Contoh, ada tak nama yang tak sama dengan dia punya ni? Okay, macam ni, makcik ni. Makcik ni nama dia Jamilah binti Limat. Tapi dekat sini dia punya Facebook, nama glamour Diani Manja. Okay, tu contoh. Okay, so kadang-kadang bila kita nak search balik customer kita, macam record order tu ada problem, ada masalah ke, nombor tak sama ke, apa benda ke. So apa yang perlu kita buat? Apa yang perlu kita buat adalah kita mestilah cari balik dekat inbox, which is susah lah nak cari kat inbox macam tu kan. So at least bila kita dah ada first and last name dia, senang untuk kita nak cari dia kalau ada masalah macam order tak complete ke, apa benda ke. Okay, untuk order ni, maksud dia yang sebelah ni, order ni yang masuk yang dekat sini ni. Ini maksud dia dia dah masukkan order, maklumat order yang complete dari segi nama, nombor telefon, alamat dan juga package. So complete 4 benda ni baru dia akan detect sebagai completed. Tapi completed, maksud dia completed dekat Google Sheet sajalah. Tapi belum completed dekat Biz App. Maksudnya kita tak notify lagi. Yang ni adalah hanya untuk simpanan kita Google Sheet ni. Okay, so bila dah dapat ni, saya kalau macam saya punya style, saya suka nama benda ni adalah saya suka murnikan kita punya Google Sheet. Maksud dia macam ni. Contoh kan, kadang-kadang pakcik tu dia bubuh nama dia macam ni. Okay, ni adalah contoh yang terbaik. Nampak? Dia masukkan nama dia. Okay, biasalah kadang-kadang customer kita adalah orang yang agak berumur. So kadang-kadang dia tak perasan, dia tak baca arahan tu dengan jelas ke macam mana ke, kadang-kadang benda tu berlaku. So kadang-kadang kita minta masukkan satu-satu dalam chatbot, dia akan minta kat arahan satu-satu, nama, alamat, nombor telefon, satu-satu. Tapi kadang-kadang biasalah kadang-kadang pakcik dengan makcik ni, biasalah customer kita kan. So dia terus hentam bubuh semua sekali serentak. Contoh macam pakcik ni Hasan Basan ni, dia terus masukkan semua serentak. So apa yang perlu kita buat? Jangan panik, jangan risau. Buat relax aja. Contoh dia, ambil nama ni, buang je lah alamat dia. Ataupun copy alamat dia tu, masukkan dekat sebelah sini. Ni, copy buh kat sini. Ni ada dia ada double kan. So okay, delete. Okay, dah. Okay, ni apa dah? Ni nombor telefon dia, copy nombor telefon dia, masukkan dekat sebelah sini. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, selalunya nampak tak dia kata macam ni, saya nak order 3 botol. Okay, so kadang kita pun kita nak pastikan data kita tu data yang okay. So kita masukkan 3 botol. Kita tulis balik sikit lah. Okay, itu nampak tengok nama Facebook dia. Kalau macam contoh maklumat tak jelas, kita nak double confirm, kita ada 2 cara. Pertama sekali kita boleh call directly dia. And then yang kedua, kita boleh check dia maklumat tu dekat dia punya inbox. So cari nama dia Hasan Basar, cari. Alright, settle yang tu. Okay, untuk yang kita maklumat nak isi dekat dalam Biz App before tu, kalau boleh kita clearkan siap-siap. Ini ada macam alamat tak okey ke apa benda, kita settlekan dekat sini siap. Okay, dia rule dia untuk nak isi Biz App. Yang pertama sekali, nombor telefon mestilah nombor telefon penuh. Nombor telefon penuh, tapi dia start dengan 0. 010 434 1272.
So pakcik ni dia dah masukkan nombor dia. Kadang-kadang ada juga yang masukkan nombor, contoh dia masukkan nombor macam ni, tambah 60. So ini salah lah. Ini tak boleh. Kalau boleh, kalau dia masukkan nombor macam tu dekat dalam kita punya Google Sheet, kita kena betulkan. Sebab nanti dia takut dia tak detect bila keluar dekat BizApp nanti. Sebab kita nak isi BizApp tu, kalau boleh maklumat tu kita copy yang maklumat yang kita dah settle kan. Alright. So bila dah jadi macam ni, okey lah. And then yang kedua, pastikan juga kalau boleh alamat yang dia bagi tu tak ada titik. Kalau ada titik, kita buang titik. Ataupun sebarang titik atau koma. Kalau boleh kita clearkan lah titik dengan koma tu. Okey, dash tak ada masalah. Kalau macam untuk nombor kan, okey, untuk nombor 12 ni, kalau boleh kita buang je dia punya koma. Sebab nanti bila dalam BizApp, takut dia tak boleh nak. Sebab BizApp ni pun dia ada program-program dah. Kita nak mudahkan sebenarnya, so kita buat shortcut. So takut bila kita letak benda tu, dia ganggu sistem program BizApp tu sendiri. So and then dia akan menyebabkan nanti bila untuk processing CN untuk nak post untuk logistik punya benda staff packaging, dia akan jadi masalah, dia akan jadi celaru. So kita elakkan. So yang kedua tadi itulah, kita buang dia punya titik dan juga tanda koma lah. Okey, macam ni kan. Okey, katakan yang tadi ni saya copy daripada WhatsApp. Sebab makcik tu dia repeat order. So ini saya just nak tunjuk contoh. Katakan contoh Zainab binti Ahmad 0192981717 ni, dia masuk melalui chatbot dan chatbot close dia abang nak 5 kotak. Okey, simple. Okey, tengok nama dia Zainab binti Ahmad, nombor telefon scan. Okey, tak ada masalah. Okey, ni dia punya buang koma. Okey, kalau huruf besar huruf kecil tak ada masalah, sebab nanti dia akan capitalizekan semua. Okey, ni yang paling bahaya, koma dekat postcode. Memang nanti takut dia postcode tak boleh nak dibaca. Okey, cuba check tengok sekali lalu nombor alamat dia agak logik ke tak. Nombor 17 Solo Ilmu 1 Taman Ilmu 14300 Nibong Tebal Pulau Pinang. Okey, 5 kotak. 5 kotak. Okey, betul. Saya tengok dia punya ni tak ada masalah. So apa yang perlu kita buat? Copy semua benda ni. Copy nama, alamat, nombor telefon. Kalau ikut turutannya, nama, telefon, alamat lah. So copy je. Copy. Okey. And then buka BizApp. Okey, BizApp tu kan kita dah bagi dah. BizApp masing-masing punya ID dan juga password, betul tak? So masukkan saja dia punya. Okey, saya tunjuk sikit. Saya ubah dulu dia punya rakaman punya ni. Okey, ni adalah BizApp. Okey, just masukkan saja dekat sini tempahan baru. Okey, ni kita ada tarikh tempahan which is tarikh tempahan hari ini. So tarikh tempahan hari ini kita masukkan je. Okey, ni kita nak buh satu-satu boleh. Kita nak buh. Okey, sekarang ni kita bila nak masukkan, kita tak perlu masukkan satu. Dia ada satu butang dekat sini, nampak dekat sini. Ni nama dia Smart Entry. Klik Smart Entry tu. Okey, nampak tak? Smart Entry 2. Sila masukkan maklumat pelanggan mengikut format berikut. Nama, nombor telefon, alamat dan juga email. So email kita tak ambil lah. Tak payah, makcik-makcik ni kan tahu buka email pun. Kebanyakan sebab mereka pun tak biasa dengan email. So kita elakkan benda tu. Okey, yang penting adalah nama, nombor telefon dengan alamat. Sebab tu dalam susunan Google Sheet, nama, nombor telefon, alamat. Alright, so kita balik pada BizApp tadi. Okey, okey, saya dah copy. Cuba klik. Okey, maaf. Okey, kita dah masukkan. Lepas tu dia cakap masukkan ikut format berikut. So format dia macam ni. Nak cepat, Zainab hashtag 019 sekian hashtag, tekan OK. So dia automatically dia akan masuk nama pelanggan, masuk kat Zainab, alamat masuk dekat sini, HP masuk kat sini. Mudah, cepat, ringkas, tangkas, padu. OK. Alright, lepas tu bila nak isi pula email tak perlu. Scroll bawah, kita ada produk.
Okey, seperti semua orang sedia maklum, Cik Botas semua sedia maklum, kita ada banyak produk. Kita ada kopi rock, kopi kau, kopi jus cinta, jus kunyit hitam, kopi kunyit hitam, kopi apa lagi, macam-macam lagi kita ada. So, boleh tengok dekat produk ni, pilih produk yang dia nak tu lah. Macam makcik ni, saya tunjuk contoh, dia nak beli kopi rock. So, klik kat sini. Nanti leader ataupun bos akan bagilah apa ID yang kita gunakan untuk setiap kopi tu. Okey, contoh macam bot untuk Cik Botas, kita akan pakai kalau macam guna untuk kopi rock. Contoh dia kopi rock lah, BOTHQ kopi rock. Okey, kalau macam JKH jus je kot. Ni, jus kunyit hitam HQ. Kalau kopi kunyit hitam, kunyit hitam. Jangan mengunyit lah. Ni kopi kunyit. Tapi jangan mengunyit pula. Okey, ni contoh HQ, kopi kunyit hitam. So, klik kat situ kalau dia ni. Okey, untuk order ni adalah order kopi rock. Tapi kopi rock dia HQ bot kopi rock. So, tekan. Okey, kat sini dia tanya minimum 1 unit baki stok tiada had, harga seunit RM40. Alright. Kat sini. Okey. Dia order berapa bungkus tadi? Berapa kotak? Bungkus pula. Ingat order si lemak. Dia order 5 kotak, 5 unit lah. So, tarik dia kat sini 5. Ataupun kalau dah macam biasa, saya klik kat tengah ni. Sebab ni sampai sini 10. Okey, kalau macam 3, klik kat sini, tengah sikit. Okey, jadi 2, silap. 3. Aduh, tak edit pula. Bisap ni. Okey, dia nak 5. So, klik kat 5. Okey, ini darab 1, darab 10, darab 50, darab 1. Ini apa? Ini sifir ke abang? Bukan, ni bukan sifir. Ini adalah perkali. Ini maksud dia kali berapa yang kita nak order. Contoh macam dia nak order 50. So, kita dia direct sini. Dia tambah 10. Okey, dia tambah 10. Satu kali ni maksudnya dia tambah 10. Okey, kalau kita klik satu, dia tambah 10. Klik satu lagi, dia tambah 10 lagi. Kalau kita klik kat sini, dia tambah 50. Faham tak? Faham tak? Contoh kan. Contoh, okey, dia tak mau order. Okey, yang ni maksimum lebih kurang bukan. Yang ni maksimum 10 unit. Okey. So sekarang ni dia nak order dalam bentuk bulk, bentuk yang banyak lah. So dia terus tekan 50 unit. Kalau yang ni dia darab dengan 100. 500 unit. Ni 900 unit. Tu dia jenuh minum. Mau terkencing. Tapi contoh lah. So tapi selalunya kita akan main dekat 3 dengan 5 sahaja. Okey, macam makcik ni, makcik nama apa makcik ni? Makcik Zainab binti Ahmad. Puan Zainab dia nak 5 unit. So bila dia nak 5 unit, klik je lah 5 unit, tarik 5 unit ke sini, tekan OK. Okey, tunggu saat dia loading. Lepas tu scroll bawah lagi. Okey, produk dah settle. Kos penghantaran ni abaikan. Cara penghantaran ni jangan abaikan. Ingat kos penghantaran merah ni abaikan. Cara penghantaran ni penting. Okey, sebab dekat kita juga kita dah buat paid dan juga COD. Paid ni maksud dia kita postage lah. Customer bank in, lepas tu kita akan post dekat dia. Yang kita dah buat dekat untuk chatbot adalah COD. Apa maksud COD? Bukan call of duty. Cash on delivery. Okey, so sekarang ni klik kat sini. Dia akan ada 3, post, COD ataupun self collect, ataupun post COD oleh courier. So untuk chatboters, dia hanya akan pakai COD sahaja. Tapi bergantung pada situasi lah. Kadang-kadang ada customer nak bank in, so kena tekan post lah. Okey. Kalau COD self collect ni maksud dia customer dia mai ambil dekat HQ. Maksud dia apa? Dia mai dekat HQ kita dan dia beli lah daripada situ. Faham tak? Okey. Alright. Okey, so klik lah. Macam tadi makcik ni dia nak COD. So bila dia nak COD, kita klik je lah. Post COD oleh courier. Pastikan betul ya ni. Okey, jumlah bayaran yang diterima dari pelanggan. Okey, seperti semua sedia maklum, produk kita 1 kotak 50. 1 kotak 50, 3 kotak 100, 5 kotak 150. So makcik ni order tadi dalam 5 kotak. So berapa? So harga dia 150. Always betul kan? Always masukkan yang betul lah.
Okey, nota. Nota ni wajib tulis. Wajib. Siapa tak tulis kena sunat sekali lagi. Contoh nota dia ialah dia nak menentukan, okey, dekat sini kadang-kadang orang dekat bahagian logistik tu dia tak tahu tak sama ada produk ni nak kena dia buy post ke, dia buy paid ke, dia pun tak tahu. So macam mana nak distinguish, maksud dia nak bezakan lah. Nak bezakan di antara paid dengan post. So kita kena tulis lah. Macam kita COD, nak bezakan COD dengan paid ataupun post besar tu, kita masukkan. Okey, macam kita COD. So kita masukkan COD. Okey, data tambahan ni tak perlu. Kalau boleh nak masukkan, just masukkan. Contoh customer request nak hantar sekian. Okey, boleh masukkan juga. Okey, kempen tak perlu, kupon diskaun tak perlu. Okey, fail lampiran. Fail lampiran 1 dan 2 ni hanya digunakan ataupun fail lampiran terbuka, which is PDF punya file, hanya akan digunakan bila kita buat close sale ataupun order sale tu melalui paid. Bila paid kan kita perlu bukti bank in tu kan. So masukkan je lah dekat choose file ni, sama dekat sini, kat sini ataupun kat sini. Kalau PDF masukkan kat sini, kalau gambar masukkan kat sini. As simple as that. Okey, harap faham ah. Okey, saya ulang sekali. Kalau paid, masukkan dekat tengok dia punya dokumen tu dalam JPEG ataupun PNG ataupun tengok, masukkanlah dekat lampiran kat sini, satu sini, terpulang ataupun satu saja. Ataupun kalau dia dalam bentuk PDF, Maybank dia ada dia download dalam PDF, masukkan kat sini. Ni nampak ni. Fail lampiran terbuka. Tolong baca, jangan malah baca. Anda boleh lampirkan fail PDF di sini. Okey? Alright. Okey, yang ni tak ada apa, yang ni memang betul. Rockherb sekian. Harga unit jualan, okey, tak apa. Okey. Jumlah bayaran sebenar kepada stokis, masukkan juga jumlah yang sama macam kita masukkan tadi. 150. Okey, dah masukkan semua yang tu, terus tekan ni bayar menu dan hantar tempahan. Okey, kalau ada certain biz app, dia akan keluar notification ni. Tapi ada yang tak keluar. So kalau yang tak keluar, abaikan, terus tekan proceed dengan okey. Tapi kalau dia keluar sebab dia query, dia tanya sebab yang chatbot ni, yang biz app yang saya punya ni, dia tulis harga sekota 40. Tapi walhal sekota 40 tu adalah harga lama. So sekarang ni harga kotak sekotak 50. So kita masukkanlah jumlah yang dia perlu bayar 200. Lepas tu sila buat bayaran dan masukkan jumlah yang tepat atau nyatakan alasan. Dia minta alasan kenapa. Okey, saya bagi tahu lah kat dia. RM bukan. COD package 5 RM 110 ataupun 110 saja cukup. Maksud dia kat sini, kita nak notify dia, kata bila kita, okey, harga yang ditunjukkan, harga 200 itu adalah kalau before ni harga 40, sekota 40. So kalau darat dengan 5 je apa? 200 lah kan? Betul tak? Tapi sekarang ni kita ada bukanlah promotion. Kita kalau beli banyak-banyak kita ada diskaun ataupun kita ada package diskaun. So bila package diskaun ni lah yang nak menarik customer untuk beli. So dekat sini, dekat dalam apps ni kita kena bagi tahu lah. COD package 5 150. Lepas tu tekanlah okey. Anda membuat bayaran secara manual? Yap, betul. Tekan OK. Ada yang tak ada, just tekan OK saja, nanti dia akan terus proceed. So dia minta sila tunggu. So dia minta kita untuk tunggu. OK, dah dapat sale. So hari ni sale dah naik 150. Ini adalah contoh. Alright, OK, katakan nak check customer yang dah pernah order ke macam mana ke, customer tu nak order balik. Okey, tiba-tiba pakcik ada contoh macam pakcik tu, dia mesej saya hari ni, mana tak pakcik Saha tu. Saha nama dia. Okey. Ni nama dia. Pakcik Kamis. Okey, Kamis bin Ahmad. Okey, copy nama dia saja. Okey, ni adalah yang saya nak tunjuk ni adalah customer repeat order, okey. Okey, pergi dekat tempahan baru, klik kat tempahan baru. Lepas tu klik dekat sini. Okey, nampak tak? Yang merah ni dia kata ni, sila masukkan nama pelanggan atau nombor handphone pelanggan anda yang lalu. Maksud dia yang pernah order lah. So saya masukkan nama dia pakcik ni, Kamis bin Ahmad. Okey, tiada maklumat. Okey, mungkin Kamis saja. IS Kamis. Okey, Kamis bin Ahmad ada. Saya scan.
Okey, salin. Maksud dia dah pernah order. So kita nak tekan salin ke dalam chatbot. So kita tak perlu isi sekali lagi. So kita tekan salin saja. So bila tekan salin, nampak dia dah masukkan nama, alamat dengan nombor telefon. So pakcik ni nak berapa kotak? Dia nak 5. Okey, hantar. Okey, dia nak 5 kotak. So email tak perlu masukkan, produk pun tak payah. Produk perlu, email tu yang tak perlu. So masukkan HQ. So bot copy rock, tunggu sat. Dia nak berapa kotak? 5 kotak. Klik, tekan OK. Tunggu sat lagi. And then post cara penghantaran. Dia minta post COD. And then 150. Ini adalah COD. CPD buat apa? COD. Okey, bawah sekali masukkan COD. Bukan 150. Minta maaf. 1000. Jangan silap isi. Pastikan sentiasa masukkan jumlah yang betul. So double check. Always double check. Please always double check order. Okey, Kames binti Ahmad. Lot scan. Batu Lentang perak. Nombor telefon betul. Dia nak 5 kotak. Post 150 COD. Lepas tu dia masukkan 150. Okey, 150. Okey, no problem. Betul. Bayar manual. Okey, tulis balik. COD package 5 150. Check. Betul. Okey. Double check, double confirm tu wajib buat selalu. Tolong. Sat ya dalam tak sampai seminit pun, berapa saat ya nak double check. Okey, so ini kita dah dapat dah order kita. Order kita pada hari ni. Okey, setiap paparan ni dia akan tunjukkan secara bulanan berapa order ataupun sale hang pada bulan tu, pada hari tu. So ini adalah sale kita 300 untuk hari ni. Right, okey. Alright. Bila dah settle yang tu, itu untuk yang kedua, bahagian kedua lah, iaitu apa dia, repeat order. Yang ketiga, nak check balik customer tu dah terima ke belum. Okey, tekan dekat 3 line ni. Bukan 3 line lain lah. 3 line ni. Bukan 3 line satu lagi tu. Okey, tekan 3 line ni. Okey, pi kepada rekod tempahan. Okey, kita dapat maklumat kata customer kita ni dah terima ke belum. Kita nak double check, nak double confirm. So sekarang ni apa yang perlu kita buat? Kita just klik dekat sini. Okey, klik je kat sini. Okey, ni nama dia, Syahrul Anwar bin Saidin. Okey, kita tengok dia dah terima ke belum. Okey, kita check tengok. Kita klik Syahrul Anwar Saidin dah terima ke belum. Okey, alamat dia ke mana-mana. Okey, just klik je kat sini. Ni nampak tak nombor tracking. Okey, untuk customer yang tanya nombor tracking, okey, selepas kita dulu selalunya kita akan buat follow up. Tapi kalau boleh, kalau untuk yang awal-awal ni, always follow up dengan customer. Contoh dia, bila dia kita dah proceed dengan order. Contoh dia tadi ada berapa orang tadi? Lebih kurang, okey, katakan hari tu kita dapat 20 order. So ambil 20 order ni, masukkan dalam BizApp, dah settle dalam dekat apa nama? Dekat Google Sheet ni. Tambahlah satu lagi bahagian. Yang ni untuk BizApp. Okey, BizApp kita dah settle. And then satu lagi kita masukkanlah kolom satu lagi, follow up. Follow up ni maksud dia kita nak tengok kita dah follow up belum, tracking number. Payah tak payah follow up, both tracking. Okey, maksud dia kita dah bagi belum tracking number kepada customer. Kalau belum, nanti bagi kepada customer. Okey, cuma untuk sekarang ni, katakan kita dah dapat semua number tracking kan. So apa nama, copy je ni je lah, ambil paste. So maksud dia dekat sini kita boleh track back kita punya status pelanggan tu macam mana melalui kita punya Google Sheet sendiri. Okey, macam contoh kita dah masukkan semua order melalui BizApp. Klik dan tulis dan. Kalau belum, tulis belum. No. Okey, no buhlah hijau. Okey, kalau yes buhlah yes. Alright. Okey. So bila dah nombor tracking ni macam mana nak ambil, nak bagi, just buka apa nama kita punya chat fuel, pergi dekat bahagian live chat tu, mas bagi je dekat situ, ataupun boleh PM bagi dekat WhatsApp dia nombor tracking dia. Mana-mana mudah lah, ikutlah terpulang. Tak ada orang tahu, tak ada specific way terpulang. Janji bagi je nombor tracking kat dia. So pergi balik kat nombor tracking ni, klik kat sini, dia akan keluar. Okey, pakcik ni dah dapat belum? Okey, track pasal. Okey, saat dia tengah duk loading, dia tengah duk pening-pening, pusing-pusing.
Okey, dekat sini dia akan bagi tahu lah status. Okey, nampak tak? Okey, ni order created, successful pick up bila apa semua. So dekat sini kita boleh track lah pakcik tu punya order ataupun customer kita punya order dekat mana, dekat sampai tahap mana, sampailah kepada successfully delivered. Okey, katakan let's say katakan dia belum delivered lagi. Okey, sebab bila kita masukkan order, dekat BC app ni, kadang-kadang bila kita masuk hari ni, esok baru kita akan proses. Sebab tu kalau boleh order yang masuk hari ni kita settlekan hari ni dengan BC app, sebab esok baru orang logistik dan juga packaging akan proses. So katakan hari ni berapa hari bulan, contoh hari ni 22 hari bulan, 22 hari bulan order masuk, saya tekan order yang 22 hari bulan siap. Esok depa akan masuk packaging dengan logistik, akan settlekan siap-siap untuk penghantaran kepada customer. Okey, katakan dia belum dia belum terima lagi. Let's say ni contoh, dia belum terima, so kita nak hantar kat customer, just copy, ambil dekat orang kata apa, link ni, copy, pi dekat WhatsApp customer tu, hantar kat dia. Pap. Hantar. Tu contohlah. Okey. Kalau yang dekat Facebook, dekat Google Sheet tu, bukan, maaf. Kalau dekat yang ni chatbot tu, buka chatbot tu, hantar dekat dia kat situ. Contoh kan kita pun ada kan dia punya Facebook punya nama ni kat sini ni. Cari type nama tu, copy Diani Manja ni. Contoh Diani Manja, copy, cari, bubuh, copy link Parcel Ninja ni, hantar kat dia status dekat mana dah. Sebab depa sekarang ni perlu ingat, okey, satu orang kata apa, nasihat. Okey, pertama kita buat COD. Bila kita buat COD ni, duit kita tak dapat lagi. So kalau boleh order dapat hari ni, settlekan before 12 tengah malam hari ni. Sebab bila order hari ni masuk, esok baru proses. Dan kita kalau hang lambat masukkan order, lambatlah nak proses. And then customer tu tunggu barang tu. Bila customer tu tunggu, benda tu tak bagus untuk kita punya business revenue, business punya MO. Sebab kita tunggu duit, kita buat keluar kos kita dulu, baru kita nak ambil daripada duit daripada customer. Dia bukan macam bank in online proceed tu, tak. Dia kalau customer tu dapat lambat barang, so benda tu agak tak bagus lah. Alright, okay. Okay, so saya rasa sampai takat tu saja video kita untuk pengenalan untuk closing punya sale. So kita jumpa di lain video insya-Allah. So settle lah untuk BIS App punya video. Tak ada apa-apa nanti soalan boleh tanya kepada leader masing-masing lah. Alright, sekian, sampai itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.